أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillah Summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dengan izin dan inayahnya. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi peluang, kita masih diberi nikmat. Maka mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat ini para jemaah sekalian, bagi memastikan supaya kehidupan kita di dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat saya Akhi Zakir di atas share pada pagi ini. Terutamanya tuan-tuan sekalian, memulakan perbincangan kita sama-sama memperbanyakkan salam dan selawat kepada Rasul kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita memberi salam dan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala perbuatan kita, segala permulaan kita yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita juga akan senantiasa mendapat syafaat, pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana asbab dari kita daripada kita banyak salam ataupun memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Bertepatan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Nabi, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, kata Nabi, Allah dan para malaikatnya berselawat dengan 10 kali selawat. Ini di antara bukti menandakan kepada kita para jemaah sekalian kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada mereka ataupun ia senantiasa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita memulakan di dalam bicara kita tadi ataupun memulakan dengan pendahuluan dalam suratul Kahfi. Di mana ustaz baca di awal tadi suratul Kahfi sebanyak 10 ayat pertama. Yang mana kita maklum dan kita sudah faham suratul Kahfi ini kelebihannya terlalu banyak, sehingga bagaimana kita digalakkan ataupun menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca suratul Kahfi, terutamanya pada hari Sayyidul Ayyam yang disebut dengan hari Jumaat. Di sana kita baca Quran itu adalah di antara perkara yang mana disarankan oleh agama. Bagaimana pada hari Jumaat ini menjadi penghulu segala hari kepada umat Islam, maka suratul Kahfi ini di antara surah menjadi pilihan untuk kita beramal dalam pada hari Jumaat. Maka bagaimana suratul Kahfi ini di antara surah yang kita sebut sebagai surah yang mana surah Makkiyah. Para ulama menyebut surah ini di antara surah Makkiyah yang disebut diturunkan di Mekah sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kandungan surah ini sebanyak 110 ayat. Ada juga di kalangan para ulama menyebut dalam suratul Kahfi ini ada ayat di kalangan ayatnya yang turun di Madinah, ia dikenali sebagai ayat Madaniyah. Di antaranya setengah riwayat menyebut ayat 28, ayat 83 dan ayat 101. Semua ayat dia 110. 3 ayat ini kata para ulama tafsir ayat di antara yang turun di Madinah, ayat Madaniyah. Dan merupakan salah satu surah yang mana suratul Kahfi ini juga yang disebut sebagai surah di antara 5 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan alhamdulillah. Antara surah yang 5 surah yang dimulakan dengan alhamdulillahillazi, yang disebut dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita tengok ada surah yang mana mendahului dengan alif lam mim. Ada surah yang didahului dengan Yasin. Ada surah yang didahului dengan alif lam mim ra. Ada surah yang dimulai dengan alif lam, dimulai dengan kaf ha ya ain sad. Tapi 5 surah di dalam surah Al-Quran, di antaranya surah yang memulakan dengan alhamdulillah. Salah satunya adalah suratul Kahfi, yang mana surah ini dimulakan dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sidang perhadirin sekalian, yang mana surah ini di antara surah yang mana menceritakan, mengisahkan. Ada setengah riwayat menyebut surah ini tentang orang-orang yang berada di dalam gua ataupun yang disebut sebagai nama Al-Kahfi, yang disebut dengan tentang orang-orang yang berada di dalam gua, pemuda yang berada di dalam gua, itu yang disebutkan dengan nama Al-Kahfi. Mungkin ramai di kalangan kita ni para jemaah sidang tontonan sekalian yang baru masuk ustaz minta share, mungkin ramai di kalangan kita sedia maklum, yang mana sudah dimaklumi secara kebiasaan akan kita baca dan kita akan ingatkan pada hari Jumaat. Kenapa suratul Kahfi ni para jemaah sekalian? Surah ini sering diulang, sering kali digalakkan membaca kerana kelebihan dia banyak. Pada pagi ini dengan kesempatan Ustaz nak ambil 5 kelebihan suratul Kahfi. 5 kelebihan ini kalau kita beramal sidang perhadirin tontonan sekalian, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada beberapa ataupun dijauhkan daripada perkara-perkara yang kita tidak diingini. Perkara ini yang berkait dengan benda yang paling besar dalam hidup kita, dengan ujian, fitnah dan sebagainya. Bagaimana dengan sebab kita beramal dan kita meyakini daripada ayat-ayat Al-Quran. Kerana kita maklum para hadirin sekalian,
Al-Quran diturunkan kepada kita umat Nabi SAW adalah tujuannya adalah memberi hidayah kepada manusia. Memberi penerangan. Supaya manusia di kalangan kita umat Nabi ini tahu membezakan antara mana yang hak dan mana yang betul dan mana yang salah. Bagaimana surah ini juga yang menjadi ataupun penurunan surah ini juga ada kisah yang mengisahkan di sebalik penurunan surah ini. Bagaimana 5 kelebihan yang Ustaz nak bicarakan pada pagi ini sedang para hadirin sekalian. Di antaranya 5 kelebihan suratul Kahfi, di antara setengah riwayat ada menyebut daripada surah ini ada beberapa ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kelebihan macam mana yang Allah Taala beri dengan membaca surah ini, para ulama menyebut bagaimana Allah Taala memancarkan cahaya untuk antara Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan. Siapa dia yang baca akan diberi oleh Allah dipancarkan cahaya untuknya, yakni berada dalam keadaan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Taala akan dipancarkan cahaya untuknya antara 2 Jumaat. Barang siapa yang membaca Jumaat ni, di antaranya akan dipancarkan cahaya pada Jumaat akan datang. Ini yang disebut bagaimana kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah riwayat ada menyebut juga dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda, di antaranya apa dia? Man qara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ah. Man qara'a suratul Kahfi lailatal Jum'ati adha'a lahu minan nur. Adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina baitil atiq. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidang para hadirin sekalian, barang siapa membaca suratul Kahfi lailatul Jum'ah. Siapa dia baca suratul Kahfi pada malam Jumaat, pada malam semalam lah. Sebab kita hari ni hari Jumaat, malam ni malam Sabtu dah, dia bukan malam Jumaat semalam. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi lailatul Jum'ati, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat, kata Nabi SAW, maka akan dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dengan Baitul Atiq. Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara kelebihan nak membuktikan kepada kita betapa lebihnya ataupun galakkan daripada kita untuk membaca suratul Kahfi. Yang mana sudah pasti apa yang Nabi SAW sebut ni adalah perkara yang mana perlu diambil serius dan ambil perhatian. Maknanya daripada sebab kita baca ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kelebihan. Dan yakin dan percaya tuan-tuan sekalian, tidak ada kelebihan yang kita buat ini melainkan dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang mengetahui tentang anugerah Allah ini, mereka tidak akan melepaskan peluang, terutamanya memperbanyakkan membaca surah yang disebut dengan suratul Kahfi pada hari Sayyidul Ayyam. Maka bagaimana dalam hadis ini juga yang menyebut dipancarkan cahaya untuk dirinya sejauh Baitul Atiq. Begitu jauhnya tempat ini akan dipancarkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama di antara 5 kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada si pembaca suratul Kahfi. Yang kita tahu kelebihan ini, maka amat rugilah kalau kita tak buat. Kerana berkait dengan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada si pembaca, yang disebut orang yang membaca suratul Kahfi pada hari Yaumul Jum'ah, pada hari Jumaat, yang menjadi penghulu segala hari kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi sarana untuk kita terus memperbanyakkan ataupun mengamalkan bacaan-bacaan yang disebut dengan Al-Quran. Yang kedua, sidang para hadirin sekalian, sidang para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Sayyidul Ayyam, bagaimana kelebihan si pembaca ataupun orang yang suka baca suratul Kahfi. Apa kelebihan dia? Kata Nabi SAW di dalam satu hadis, kelebihan kedua ada menyebut orang yang senantiasa baca suratul Kahfi, Allah Ta'ala beri dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang mana besar. Dia fitnah yang senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa Nabi minta. Di antaranya Nabi minta apa dia? Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dalam hidup kita ni, sidang perhadirin sekalian, fitnah ini sangat berleluasa dan sangat banyak, sampai disebut di sana kita tidak mengenali fitnah seumpama berada di dalam gelap gempita ataupun di malam gelap, di malam hari yang begitu gelap. Ini membuktikan kepada kita fitnah ini di akhir zaman ini terlalu banyak. Sampaikan kita ni nak mengenal fitnah pun tak dengan cara melihat dengan mata kasar tak boleh, melainkan dengan keimanan, melainkan dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita. Bagaimana terkenanya fitnah golongan-golongan yang makin dekat dengan Allah, makin banyak fitnah. Terkadang golongan-golongan yang makin dekat dengan Allah dan sunnah Nabi, makin banyak diberi fitnah, diuji dengan fitnah. Ini di antara ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kita diajar baca doa, wa na'udzubikan min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Sama ada fitnah hidup tadi, fitnah yang mana kita sedar ataupun tidak sedari, minta jauh dengan Allah. Wal-iyazubillah, minta kita selamat daripada fitnah. Kerana fitnah ini akan menghancurkan kehidupan kita. Fitnah ini akan merosakkan manusia. Fitnah ini akan menghancurkan institusi kemanusiaan itu sendiri. Iaitu kita diajar supaya diminta jauh dengan Allah daripada segala fitnah. Dan kita juga diminta supaya jangan hampiri kepada perkara yang membawa kepada fitnah. Kerana dosanya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang kedua ini, sidang perhadirin sekalian, barang siapa yang membaca yang disebut dengan kelebihan suratul Kahfi, terselamat daripada fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis diriwayat daripada Imam Muslim, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis? Man hafiza asyra ayatin min awali suratul Kahfi usima minad dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza asyra ayatin min awali suratul Kahfi. Maksudnya barang siapa yang menhafaz, barang siapa yang ingat 10 ayat daripada suratul Kahfi, ingat 10 ayat min asyara ayatin min awali suratul Kahfi. Barang siapa yang baca, dia ingat dan dia hafal 10 ayat daripada suratul Kahfi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usima minad dajjal, maka dia terselamat daripada terkena fitnah Dajjal. Masya Allah. Ini kelebihan sidang perhadirin sekalian. Orang yang baca, dia ingat, dia amal dan dia bimbang. Dan mudah-mudahan fitnah ini tidak terkena pada dia, maka dia dielakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terkena daripada fitnah tersebut. Yang kita sebut sebagai fitnah yang besar, yakni fitnah Dajjal. Fitnah ini minta doa supaya jangan kita terkena. Kalau kita terkena dengan fitnah ini, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, dia akan menyebabkan mengelumpuk umat akhir zaman. Menyebabkan iman kita tidak mampu untuk menepi fitnah Dajjal ini. Kerana fitnahnya begitu besar. Dan sehingga kan di kalangan orang beriman tidak sanggup menemui dan tidak sanggup untuk menghadapi dengan fitnah Dajjal ini. Walau bagaimanapun saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di antara untuk kita terselamat daripada fitnah ini, maka kita amalkan, di antaranya membaca suratul Kahfi. Hafal suratul Kahfi. Walaupun kita tak boleh nak hafal 110 ayat, kita boleh hafal 10 ayat pun tidak mengapa dah. Daripada kita tidak baca dan tidak hafal langsung. Jikalau kita tidak boleh hafal, kita baca dulu. Maka dengan sebab kita sentiasa baca pada hari Jumaat dan pada hari lain, pada hari Jumaat itu menjadi galakan, pada hari lain itu boleh menjadikan amalan, baca. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah tersebut. Mudah-mudahan kita terselamat insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dan percayalah sidang perhadirin sekalian dengan janji Nabi SAW, dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana janji Nabi dan janji Allah ini adalah janji yang betul. Janji Allah dan janji Rasul ini adalah janji yang benar. Janji Allah dan janji yang Nabi ini adalah janji yang mana sudah pasti akan menemui satu perkara yang disebut sebagai kenikmatan bagi mereka yang mengikuti janji-janji yang baik. Satu anugerah daripada kebenaran daripada mereka yang mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kata kedua, orang yang baca suratul Kahfi dijauhkan daripada fitnah Dajjal, dijauhkan daripada terkena dengan fitnah yang begitu dahsyat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kalau kita melihat setengah riwayat ada menyebut
Nabi Allah Isa AS turun menemui dengan saat sedemikian, sehingga Al-Imamul Mahdi turun menemui saat sedemikian, sampai mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menepis ataupun menghadapi fitnah yang begitu besar yang disebut dengan fitnah Dajjal ini, kerana ia adalah fitnah yang teramat sukar sekali, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan mendapat pertolongan ataupun mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang beriman, para nabi, para rasul mengadu pada Allah, sehingga Nabi Isa dan Imamul Mahdi meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dihancurkan fitnah yang disebut dengan fitnah Dajjal ini. Maka dengan sebab kita beramal dengan surah ini, kita sentiasa baca suratul Kahfi, insya-Allah dengan izin Allah kita selamat daripada fitnah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besar dan hebat surah ini. Maka amat-amat rugilah kalau kita tidak membaca dan tidak beramal daripada kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, di kalangan orang yang membaca ke suratul Kahfi diberi kelebihan keistimewaan. Bagaimana yang disebut yang ketiga ini para jemaah sekalian? Di antaranya turunnya ketenangan. Turunnya ketenangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan sekalian, para hadirin, perasan tak kadang-kadang hidup kita ni diuji dengan keserabukan hidup. Kadang-kadang kita diuji dengan susah payah. Kadang-kadang kita diuji dengan masalah yang tidak selesai. Maka bagaimana kalau orang yang suka beramal dengan suratul Kahfi ini, insya-Allah bagaimana diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketenangan turun ini, tuan-tuan sedang perhatikan sekalian, insya-Allah keserabukan ini akan hilang. Kecamukan ini akan hilang. Kerana dengan ada ketenangan, dengan adanya rahmat yang disertai dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi ataupun menjaga. Ini kita kena yakin dan percaya. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik. Maka dengan orang yang membaca ini, membaca suratul Kahfi, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketenangan hidup. Hidup kita ni sebenarnya tuan-tuan dan para hadirin sekalian, kita nak tenang hidup. Tu kadang-kadang orang hari ni nak mencari ketenangan di mana? Di pesisiran pantai, di mana-mana tempat. Nak mencari ketenangan. Bagaimana ketenangan ini adalah mahal. Bagaimana ketenangan ini adalah perkara yang penting. Ketenangan ini benda anugerah yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh nak beli di mana-mana tempat. Tidak jual di pasar raya ketenangan. Mesti mendapat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak dapat ketenangan? Maka senantiasalah kita membaca suratul Kahfi. Jadikan amalan dalam hidup kita, terutamanya pada hari Jumaat, pada hari yang disebut sebagai penghulu segala hari. Maka apabila kita tahu keistimewaan, maka dengan turunnya ataupun kelebihan ini, maka Allah Ta'ala anugerahkan. Kerana pernah berlaku, sidang para hadirin sekalian, sidang para penonton, ada satu kisah seorang lelaki yang membaca suratul Kahfi, yang mana seorang lelaki ini dia berada di sisi seekor kuda dia. Dia baca suratul Kahfi, dia berada di sisi seekor kuda, yang mana kuda dia tadi diikat dengan dua utas tali. Kemudian dia nampak dalam keadaan macam mana, seperti mana awan menaungi dia, dan awan tersebut menaungi kudanya, dan tetapi kudanya lari daripada awan tersebut. Ketika mana awan menaungi dia dan kudanya berlari jauh daripada lindungan awan. Kemudian keesokan lelaki itu pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlaku sedemikian, sidang para hadirin sekalian, lelaki ini pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, maka dia menceritakan apa yang berlaku kepada dia, mengisahkan tentang sedemikian. Mana dia mengisahkan apa dia? Dengan sebab dia baca surah ini, tepi kuda ni mana dia perasan awan sedang datang menutup atau memayungi dia. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengisahkan cerita ni pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, perkara yang berlaku kepada engkau itu adalah sakinah. Apa makna dia? Perkara yang berlaku kepada kalian, kepada kamu wahai pemuda, itu adalah sakinah. Apa makna kesakinah? Sakinah ini adalah ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana disertai dengan para malaikat Allah, yang mana turun mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh mereka. Nak katanya Nabi bagi tahu kepada pemuda, sesungguhnya kamu diberi ketenangan, engkau dianugerahkan ketenangan
dengan sebab kamu membaca daripada surah Al-Quran yang disebut dengan suratul Kahfi. Bahkan dia disebut juga para malaikat mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kamu. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ini membuktikan kepada kita para jemaah sekalian, rugilah kelebihan ini tidak diamalkan. Alangkah beruginya jikalau kita tidak mengambil pengajaran ataupun kelebihan di sebalik suratul Kahfi yang senantiasa menjadi pilihan ataupun bacaan kita pada hari Sayyidul Ayyam. Maka dengan sebab kita tahu, maka kita menjadi motivasi untuk kita terus beramal dan membaca daripada suratul Kahfi, insya-Allah. Bagaimana yang keempat, kelebihan ia menceritakan realiti kehidupan manusia. Menceritakan realiti kehidupan sebenar manusia. Mana kita ni kadang-kadang tuan-tuan, para hadirin sekalian, kita hidup ni kadang-kadang macam tidak berpijak di bumi yang nyata. Ada orang yang macam tu. Tapi bagaimana apabila kita beramal dengan Al-Quran ini mengisahkan cerita realiti kehidupan sebenar, terutamanya dengan kisah-kisah daripada Al-Quran ini, terutamanya suratul Kahfi. Menurut petikan di kalangan para ulama, petikan daripada tafsir para ulama, di antaranya kalau kita melihat orang yang mentadabbur suratul Kahfi, orang yang senantiasa membaca tafsir suratul Kahfi, bagaimana disebut di sana, surah ini mengisahkan realiti kehidupan manusia. Surah ini mengisahkan bagaimana kehidupan manusia yang sebenar. Tetapi yang membuktikan di sana setiap yang tercatat di dalam Al-Quran ini adalah benda yang betul. Dia bukan sekadar perkara yang disebut secara kebetulan, tidak. Ia adalah memang betul-betul. Kebetulan lain, betul-betul lain. Kebetulan ini tidak disengaja berlaku. Tapi yang dicerita dalam Al-Quran ini bukan benda yang tidak sengaja. Betul-betul akan berlaku. Realitinya di dalam Al-Quran itu perlu difahami. Maka dengan surah ini, kita memahami bagaimana realiti kehidupan sebenar seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Bagaimana dalam suratul Kahfi ini juga, yang kita teliti di antaranya, suratul Kahfi ini dia ada tema dia para jemaah sekalian. Dia ada tema dia para jemaah sekalian. Tema dia surah ini ialah tema di antaranya yang perlu kita fahami. Antaranya para ulama menyebut tema iaitu pertembungan di antara iman dengan keduniaan. Apa dia? Tema dia antara pertembungan keimanan dengan ketakwaan. Itu bagaimana pemuda Ashabul Kahfi ini para jemaah sekalian, untuk dia selamatkan akidah, maka terpaksa dia keluar. Untuk dia selamat akidah, terpaksa dia duduk ataupun dia berada di dalam gua dan sebagainya. Ini nak membuktikan kepada kita, antara nak menyelamatkan keimanan ini perlu korbankan keduniaan. Tak boleh kita nak selamat keimanan, kita masih mengejar keduniaan. Ini perlu difahami dengan cara jelas dalam suratul Kahfi, mengisahkan tentang pemuda tersebut, bagaimana pemuda yang nak jaga iman terpaksa meninggalkan kehidupan keduniaan, terpaksa lari daripada fitnah tersebut. Ini yang mengisahkan dalam suratul Kahfi, cerita sebenar bagaimana kisah ini senantiasa menjadi ingatan terutamanya kepada kita umat Islam, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana yang disebut iktibar pengajaran untuk menghadapi ujian fitnah dengan kehadapan kita hidup dalam keadaan fitnah akhir zaman. Maka surah ini secara ringkasnya menjadi pengiktibaran kepada kita, menjadi peringatan kepada kita sidang para hadirin sekalian. Peringatan supaya nak memastikan kita menempuh kehidupan kita ini, kita perlu sabar dengan beberapa kehidupan, dengan beberapa ujian yang kita perlu hadapi. Bagaimana di antaranya yang kita hadapi ujian ini menjadi pengiktibaran kepada kita, menjadi pengajaran. Di antara yang pertama, kisah kepada penghuni gua. Kisah kepada penghuni gua mengisahkan sekumpulan yang disebut dengan pemuda ataupun kita sebut dengan Ashabul Kahfi, yang mana diuji keimanan, sehingga berselindung di dalam gua, sehingga mereka masuk di dalam gua. Kisah ini menuntut untuk kita bersahabat, antaranya berkawan dengan orang-orang soleh. Kisah ini menuntut supaya kita bersaudara ataupun merapatkan ukhuwah dengan orang-orang yang soleh, membimbing antara satu sama lain, dalam masa yang sama menjaga akidah kita supaya mengenal ataupun selamat daripada terkena fitnah, supaya tidak dijauh ataupun tidak ekar pada perintah Allah. Ini di antara iktibar daripada suratul Kahfi. Ini yang perlu kita faham sidang para hadirin sekalian. Bagaimana yang kedua, kisah yang mana menceritakan yang disebut dengan kisah pemilik kebun. Bagaimana mengisahkan tentang ujian fitnah
terhadap harta benda yang menipu mereka. Bagaimana ianya mengingatkan kita kepada kehidupan dunia ini yang mana akan musnah dan akhirat ini akan musnah, yang mana dengan sebab kita terpengaruh. Dan kita kena ingat akhirat itu adalah kekal abadi. Wa yabqa, yang disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu adalah di antara yang disebut tempat matlamat kita yang utama. Bagaimana ini kisah yang kita boleh ambil iktibar daripada suratul Kahfi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bagaimana dalam kisah ini juga yang berkait dengan cerita yang cukup-cukup yang besar yang kita pernah dengar, di antaranya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang disebut dengan kisah yang mana mengisahkan tentang ujian serta fitnah ilmu. Ia mengingatkan kita agar sentiasa mengamalkan sifat tawaduk dan rendah diri dikurniakan ilmu yang mana dalam keadaan yang tinggi ataupun banyak. Bukan bermakna kita ada ilmu untuk menunjukkan keegoan, bukan. Tetapi untuk mengajar kita supaya merendahkan diri, supaya ada perasaan al-khawf, takut pada Allah, supaya ada sifat zuhud dan sebagainya. Maka inilah kisah yang diceritakan di dalam suratul Kahfi menjadi pengiktibaran dan ibrah kepada kita, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu pada pagi ini, hampir 30 minit dah kita bersiaran. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di dalam tazkirah duha pada pagi ini insya-Allah memberi pengajaran, peringatan terutamanya kepada diri saya dan pada tuan-tuan sekalian yang menonton pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kebaikan. Selamat beramal, jangan lupa kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah memperbanyakkan kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat saya Akhi Zakir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati hidupnya, memberkati rezekinya, insya-Allah. Bertemu kita pada masa akan datang, insya-Allah bersiaran lagi pada jam lebih kurang 12.30 di dalam tazkirah Jumaat, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, Ustaz mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang terkasar bahasa kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.